Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ni kita masuk kepada identiti asas. Okay, 6.4 ni. Okay, untuk subtopik 6.4 ni, saya galakkan untuk pelajar-pelajar yang agak ke depan lah. Maksudnya dia memang boleh buat bab trigo ni Sebab 6.4 ni adalah part yang paling susah lah. 6.4, 6.5 saya akan ajar touch and go macam tu. Tapi bagi yang tak faham tak apa, cuba tengok jawapan, cuba buat pelan-pelan sebab bahagian ini dia part yang paling susah lah. Okay, so cubalah buat. Dan kebanyakan formula dalam ini ada yang diberi, ada yang tak diberi. So kamu kena faham dan hafalah mana yang tak ni. Right, so ada bila disebut berkaitan identiti asas, so ada 3 formula menyebabkan identiti, which is sin kuasa 2 theta tambah cos kuasa 2 theta sama dengan 1. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta. Dan last sekali adalah 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosec kuasa 2 theta. Okey, ni bila orang sebut identiti, yang inilah identiti. Okey, bila masa nak guna, kita akan tengok. Sebab bahagian ini kamu tak tahu sebabnya kat mana nak guna. So kita kena selalu buat latihan, kena boleh tahulah kat mana nak guna. Alright, so kita masuk terus pada cikgu memang nak laju. Yang part ini memang nak laju sikit tau. So contoh 17. Okay, bila soalan dia kata tanpa menggunakan kalkulator, kamu tak boleh guna kalkulator tau. Maksudnya kita kena show. Right, so cari nilai bagi yang berikut. Okay, kamu tengok sini ni yang dia state formula tadilah. Okay, dia bagi dalam bentuk hexagon ni, nak bagi kamu faham, cepat ingat lah. Alright, so dia kata sin kuasa 2, okay, negatif 4, 30 tambah cos kuasa 2, negatif 4, 30. Okay, kita rujuk pada formula ni. Ni sin kuasa 2, ini sin kuasa 2. So sebelah ni kita refer dia adalah A. Okay, so cos kuasa 2 ni, ini pun A. Kamu nampak A ni sama dengan ini kan? Makanya dia menggunakan konsep yang inilah. Okey, maksudnya kita kat sini kita tahu jawapannya satu. Sebab tu satu. Sebab konsep dia bila kuasa 2 sin dengan cos dan angle-nya sama, makanya jawapannya 1. Alright. So B pun sama. Bila tangent, kita tengok pada tangent ni. Okey, tapi kata cikgu kenapa tangent ni negatif? So formula ini boleh pergi balik tau. Pergi sana ke sana. Katakan sini dia buat main sini. Okey, katakan ni dia buat main second ke sini. Maksudnya tangent kuasa 2A tolak secant kuasa 2A. Okey, yang ni bawa main ke sini, kemudian 1 ni bawa ke sebelah kanan, maksudnya negatif 1. So nampak tak apa yang cikgu ubah ni sama dengan sini. Okey, ni yang ni. Okey, so sebab tangent kuasa 2A berkongsi A yang sama, secant kuasa 2 ni sama sebiji dalam formula ni. So makanya jawapannya negatif 1. Faham Okay, ada banyak lagi contoh-contoh kamu boleh cuba dalam buku teks lah. Cikgu kata dah ini touch and go je. Right, so membuktikan identiti trigo menggunakan identiti asas. Okay, bahagian 6.4 ni banyak perkataan membuktikan. Maksudnya kita bukan nak kira, kita kena buktikan. Bila bukti sama ada kiri sama kanan ataupun kanan sama kiri, dua-dua pun boleh guna based on tengok soalan itu susah part mana. Alright, so tengokkan buktikan setiap identiti trigonometri yang berikut. Okay, kita tengok sebelah sini. Kita nak buktikan siapa sebenarnya. Dua-dua boleh guna sebenarnya. Nak kiri ke kanan, kanan ke kiri pun boleh. Okey, terpulang pada kamu lah. Alright, so ni dia ambil dari kiri. So dari kiri 1 tolak 2 sin kuasa 2A. So bila dari kiri kita nak buktikan yang ini sama tak dengan yang ni. Okey, so kita guna bila sin. Kamu kena pandai-pandai pilih formula. Okey, sebab bab trigo ni ada banyak formula. So yang ni yang cikgu kata 6.4 ni susah. Kalau kamu selalu buat latihan, kamu nampaklah pattern. Okay, so sin kuasa 2, kamu tengok tadi ada formula yang melibatkan sin kuasa 2 sini. Okay, ni sin kuasa 2. Saya lupa dah. Okay, so bila melibatkan sin kuasa 2, kamu tengok sin kuasa 2 ni boleh ubah jadi sin. Okay, sin kuasa 2A tadi sama juga dengan 1 tolak cos kuasa 2A. Daripada mana? Daripada sini ni. Kita jadikan sin kuasa 2A ni penyebut. So that's why lah
dapat sini. So yang ni adalah sini lah. Alright, so dapat sini maksudnya kita simplify lah. Negatif 2 darab 1, negatif 2. So negatif 2 darab negatif cos. So dia akan dapat negatif, tambahlah ni negatif positif. So 2 cos kuasa 2A. So kita simplify dapat yang ni. So makanya adakah ini sama dengan yang diberi kat atas? Sama kan? So makanya terbukti. Okay. So itulah yang buktikan. Okay. Contoh 19 pun sama. Okay, yang ni dia bagi contohnya kita tak buktikan kiri dan kanan, tapi kita buktikan nilainya adalah sama. Okay, so maksudnya untuk pembuktian ni macam-macam boleh guna. Okay. So kita tengok dia buktikan ini sebelah kiri. Tangen kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2. Okey, yang kita tahu daripada formula tadi, ni yang dia kata satu bila melibatkan kuasa 2. Ni kamu tengok formula yang melibatkan kuasa 2 lah, which is identity. Alright. So bila kuasa 2 kamu tengok, oh cikgu kata dah tadi, yang ni boleh gerakkan ke sini. So bila yang ni gerak sini kita nak bagi sama kan? Maksudnya ini adalah 1 lah. So 1 minus sini jadi negatif 1. So that's why negatif 1. Yang ni kekal lah, tambah 2. Right. So dapatlah 1. So bahagian kiri ni adalah 1. So kita kena buktikan adakah bahagian kanan ini pun 1. So ambil berkanan. Okay. Pun sama sini, bila ada kuasa 2 kita gunakan identity yang melibatkan kuasa 2 lah, cos ataupun sin. Alright. So cosec adalah 1/sin. Jadi bila ni kuasa 2, ini pun kuasa 2. Alright. So sini cot kuasa 2. So kita tak boleh nak gunakan cot ini sebagai terus ambil tangent sebab sin dengan cos dia tak ada kaitan. Sin dengan tangent tak ada kaitan. So kena wujudkan ada sin dengan cos. Alright. So kita tahu cot adalah 1/tangent. Bila cot adalah 1/tangent. Tangent adalah sin per cos. Okay, sin per cos. Makanya kalau terbalik jadi cos per sin lah. Sebab kita nak cot kan. So that's why kat sini adalah cos per sin. Faham Right. So bila kuasa 2 kita letak kuasa 2. Sebab ni tangent. So bila 1/tangent terbalik lah. Jadi cos per sin. Alright, kuasa 2 ni ikut pada formula tu. Kalau dia ada kuasa 2 lah. Alright. So gantikan. Okay, so ini tengok kita dah sama penyebut. Kalau tak sama, tolong samakan penyebut dulu. So bila dah sama penyebut, kita tahu 1 tolak cos kuasa 2x ni. Di atas ni kan. So ini adalah ni asalnya daripada identity yang ni. Okay. Nak jadikan ni maksudnya sin kuasa 2x sama dengan 1 tolak cos kuasa 2x. Makanya ni 1 tolak cos sama dengan ini. Maksudnya ini adalah sama dengan sin kuasa 2. Sebab tu dapat sini sin kuasa 2. So dua-dua sin kuasa 2x, sin kuasa 2x potong-potong jadi 1. Makanya yang sebelah kanan pun dapat 1. So dua-dua dapat 1 ni. So maka terbuktilah bahawasanya tangent kuasa 2x tolak secant kuasa 2x tambah 2 adalah sama dengan cosec x, cosec kuasa 2x tolak cot kuasa 2x sama 1. Okay. Boleh? Alright. So kita masuk pada latihan formatif 6.3. Okay, latihan formatif ni boleh buat sebenarnya, tapi cikgu tunjuklah. Okay. Okay, diberi secant kuasa 2 theta semampi cari nilai bersetiap berikut dan sebutan P. Okay, bila kuasa 2 ni macam-macam diguna tau. Bila dia sebut secant, maksudnya kita guna secant lah. Yang kita tahu cos, okay, dia punya cos kuasa 2 adalah 1/secant kuasa 2. Kan? Tidak? Macam mana kamu boleh dapat macam ni? Okay, sebenarnya secant theta adalah 1/cos. Sebab tak ada formula lain yang menyebabkan cos dengan secant. Okay. So, kalau cikgu nak cos, makanya cikgu naik atas ini. So, jadi cos theta. Kemudian yang ni cikgu bawa pi balik. Sebab ini darat kan jadi 1/secant theta. So, bila yang ini ada kuasa 2, formula ni kamu boleh wujudkan sendiri kuasa 2. Silap pula. Okay. Maksudnya sini pun kuasa 2, sini pun kuasa 2. So formula ni untuk kuasa 2 ke untuk half, kamu boleh samakan dia tak, wujudkan sendiri. Alright. So makanya
Cos kuasa 2 theta adalah sama dengan 1 per second kuasa 2 theta. Jadinya dia nak dalam sebutan P. Jadi second kuasa 2 theta ni adalah P, jadi 1 per P. So inilah jawapan dia. Okay. Complicated sebenarnya. Tapi itulah. That's why cakap kata 6.4 ni dia pening sikit. Okay, tanpa mulakan kalkulator, cari nilai yang berikut. 1 kod kuasa 2. Ini pun sama. Okay, bila kita tahu kod kuasa 2 ni. Okay, cikgu tulis dulu kod. Okay. 2, 2, 5. Okay, yang kamu tahu formula dia menggunakan kod ni adalah 1 tambah kod kuasa 2A sama dengan kosek kuasa 2A. Tapi formula kita yang ni, makanya ini adalah A kan. Ini adalah A lah. Okay, maksudnya ini sama juga dengan kosek, which is kosek kuasa 2 kan. 2, 2, 5. Kita tengok ni. A. Ini formula kita. Ini formula kita. A. Ini formula kita. Ini sama dengan sini. Makanya ni A, kita tengok ni A. Alright. Kita boleh samakan yang ni. So, untuk kosek 225. Okay, kamu yang ni sebab dia kata tanpa menggunakan kalkulator. So, kamu tak boleh tekan kalkulator. So, guna balik yang table yang sikit. Yang dua minggu lepas ke minggu lepas cikgu ajar kat kelas yang table segitiga tu bersudut tegak tu. Okey, kosek kuasa 225 ni sama juga dengan negatif kosek 45. Kenapa sama dengan 45? Okey, dia adalah sudut yang cikgu kata sudut asas. Bila 225 berada di sini. Ni. Sini ke sini adalah 225. Dia berada di sukuan yang ketiga. Jadi kita nak tahu dia punya asas kat sini. Maksudnya 225 tolak dengan 180. So kamu akan dapat 45. That's why dia akan sama. Kosek 225 sama dengan kosek 45. Negatif ni tak efek sebenarnya. Negatif ni adalah ikut arah ataupun lawan arah. So ini adalah 225 positif. So bila lawan arah naik ke atas sini. Naik ke atas sini maksudnya hanya 45 lah. That's why dia jadi negatif 45. So kamu boleh baca dalam table yang cikgu bagi dalam muka surat 6 tau. Muka surat 6 dah saya cikgu. Table yang segitiga tu. Okey, yang cikgu kata kena hafal tu kan. Okey, tengok balik. So kosek 45 adalah punca kuasa 2 ni. Kosek 45 adalah punca kuasa 2. Jadinya kuasa 2 dekat luar ni salin balik. So kuasa 2, punca kuasa 2 boleh potong. So jawapan kamu akan dapat 2. Complicated lah. Okay. Tapi itulah sebenarnya yang ni memang kamu kena sentiasa buat bukti. Okay. Tapi untuk soalan SPM pembuktian ni hanya 2 markah. That's why saya selalu pesan kat student, kamu tinggal kalau kamu tak boleh buat. Jangan paksa, buat yang mana kamu mampulah. Okay. So untuk yang ketiga, buktikan setiap yang berikut. Okay, yang ni kalau cikgu tinggalkan kat kamu, cuba. Tapi cikgu buat separuh. Okay. So 5 second kuasa 2x tambah 4 sama dengan ni. Okay, cikgu nak ambil mana-mana. Selalunya kita ambil yang 2. Nak buktikan jadi 1. Sebab daripada 1 yang 2 susah. Daripada banyak jadi sikit senang. Alright. So kita ambil dari sebelah kanan. So sebelah kanan maksudnya 9 second kuasa 2x tolak 4 tangent kuasa 2x. Okay, kita nak buktikan sebab mana. So second guna balik formula tadi lah. Second kuasa 2. Cikgu tulis kat sini. Maksudnya second kuasa 2x identity tadi 1 tambah tangent kuasa 2x. So second kuasa 2x. Okay, sini ni. Second ni. Okay, ni. So maksudnya semua yang inilah. Jadi 9 darab 1 tambah tangent kuasa 2x tolak 4 tangent kuasa 2x. Di sini cikgu nak kamu simplify, kemudian kaitkan macam mana nak dapatkan balik second yang kita nak buktikan. Just guna formula mana cikgu? Guna formula yang ni saja.
Okay, kamu gerakkan sama ada ni mai sini ke sini ke sini ke and so on. Okay, so cuba. Alright. Kalau tak boleh juga boleh refer pada jawapan macam mana. Tanya cikgu minta apa. Alright. So kita masuk pada 6.5 rumus sudut majmuk dan sudut ganda. 6.4 memang cikgu kata dah touch angle. So bagi agak susah lah. Okay. Right, so rumus sudut majmuk. Bila sebut majmuk, dia mesti lebih daripada satu kan. Dia mungkin 2A ke, 2 theta ke, okey, 3A ke, okey. Majmuk ni lebih daripada satu. Banyak, okey. So bila berganda maksudnya berganda ni 2A, 4A dan seterusnya. Selalu kita guna 2A saja untuk MX ni. Right, so apa dia rumus majmuk? Okey, rumus ni pun diberi dalam SPM dah cikgu. Okey, majmuk maksudnya lebih daripada satu angle ni. So A tambah B. Senang je nak ingat. Sin, cos, sin. So A follow je A, B. So AB. So ingat ini tambah, dia akan jadi tambah. Tapi kalau dia tolak, dia akan jadi tolak. Selalu cikgu hafal dulu sin, cos, sin. Senang. Okey. So kalau cos A tambah B, ini cos A, cos B. Dia mesti cos. Kalau sin tadi sin cos. Dia ada cos, kemudian kalau tambah, dia akan jadi tolak. Tapi kalau dia tolak, dia akan jadi tambah. Maksudnya dia terbalik lah. Untuk cos maksudnya cos, sin. Tadi kalau sin, cos, sin. Okey. Okey, untuk tangent, sama je. Kalau dia tambah, atas tambah, bawah mesti tolak, terbalik. Tapi kalau dia tolak, atas mesti tolak, yang ni terbalik. So, atas sama je tangent A tambah tangent B per dengan satu tolak tangent A, tangent B. So, formula ni diberi, jangan risau. Okay. Right, so tengok pada contoh 20. So, cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut dengan menggunakan rumus sudut majmuk. Seterusnya, semak jawapan. Okay. So, kita tengok sini saya tarik. Okay. Daripada sini, macam mana nak identify di rumus majmuk cikgu? Tengok ni banyak. Sin, cos. Ada penambahan cos, sin. Kamu letak sebelah formula, kamu akan nampak apa nak guna formula ni. So, kita tengok. Oh, sin, cos, sin. So, saya cuba pada ni. Cuba pada ni. Okay. Kamu tengok sini. Oh, cikgu ada sin dengan cos. Kat mana ada sin dengan cos? Yang ni dengan yang ni je. Dua ekor ni je. So, kita tengok. Oh, tambah. So, that's mean kita guna yang first. Yang lain tak mahu. So, kita guna yang first ni. Okay, yang cikgu highlight ni. Okay, kita guna. So, now kita identify which one A, which one B. So, tengok sin cos. Maksudnya ini A, ini B. Kemudian cos A. Ini pun A, ini B. Jangan, ni pula ingat negatif pula kat sini. Tadi cikgu conteng. Okay. So, tengok. Oh, yang ini adalah dia guna yang sebelah kanan. So, ini semua ni adalah sebenar. Yang sebelah kanan jadinya, kalau dia tambah, maksudnya sini pun tambah. Makanya kita simplifikan sin A tambah B. Siapakah A, siapakah B? Jadi, A-nya adalah 63. B kita adalah 27. Makanya kita dapat sin 63 tambah 27 dapat 90. So, sin 90, 1 lah. Okay? Itulah jawapan dia. So, yang dia kata suruh menggunakan kalkulator ni, maksudnya kita tekan kalkulator semua ni dapat dah 1. Okay? Bila dikata tanpa menggunakan kalkulator, kalau kamu terus dapat 1 jawapan ni, memang takkan ada jawab markah tau. Sebab kamu kena menggunakan rumus majmuk ni. Okay. Okay, 6.45 ni memang membuktikan tau. Membuktikan identiti lain menggunakan rumus sudut majmuk. Maksudnya, kita guna formula dalam mana guna rumus majmuk. Okay, buktikan setiap identiti yang berikut. Okay, tengok. Sin 90 darjah tambah A sama cos A. Alright, so kita cikgu dah kata dah. Yang simple nak jadi yang macam lebih ni susah. So, ambil yang sebelah yang susah ni. Jadi, kita nak buktikan yang ni sama tak dengan yang ni. So, 90 tambah A. So, bila masa nak guna identiti, bila masa nak guna majmuk. So, kita majmuk lah yang ni. Sebab dia tak ada kuasa 2. Kalau identiti ada kuasa 2 kan. Okay. So, ini A, ini B. Maksudnya tadi kita kata dah. Sin A. Sin cos sin. Follow tambah. Ini pun tambah. Siapakah A? 90.
Siapakah B? Mana tadi? A. So tulis A. Siapakah A? 90. Siapakah B? Dia adalah A. So kita simplifikan sin 90 ni, tekan kalkulator sebab kamu dapat 1 tau. So 1 darab cos A tambah cos 90, kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat kosong. So kosong darab sin kosong. So makanya dapatlah cos. Untuk buktilah sebelah kanan. Alright. So ini yang kedua pun sama. Okay, ini ada dua benda yang lain. Tak, dua benda yang sama je, cuma kita macam ni, cikgu mana A mana B. So kita rujuk balik. Yang ini adalah yang asalnya adalah kejap cikgu dia. Okay, dia maksudnya sin A tambah B kan, ataupun satu lagi ada sin A tolak B. Maksudnya ini sin A tambah B. Yang ni sin A tolak B. Maksudnya kita kena pecah dua benda ni. Ini sampai sini untuk ni. So start daripada sini untuk yang ni. So ini A, ini B. Jadi sin cos tambah sin X. Ini A, ini B. Sin X, X ni adalah A. Cos B pi per 6 tambah cos X. Kenapa X? Sebab ini A kan. Daripada sini maksudnya kita keluarkan jadi sin cos sin A cos B tambah sin cos sin cos A sin B. Sebab tu dia jadi benda lah ni semua. So gantikan. First of all kamu identify mana A mana B, kemudian gantikan dalam formula ni. Senang. Tak payah pening. Okay. Ini pun sama. Sebab dia tolak, makanya dia akan jadi tolak kat sini. Tolak yang bawah sini memang operasi tolak tau ni. So ini pada formula. So sin A maksudnya sin cos sin. Tolak. Sin A. Siapa A? X. Siapa B? Pi per 6. Siapa A? X. Siapa B? Pi per 6. So untuk cos dengan sin tu follow saja formula yang diberilah. So kita simplify. Mana yang boleh simplify ni? Kita tengok cos X. Okay. So kita tengok 2 sin pi. Kita tengok ni. Sama. Ada yang sama tak? Sin X cos ni sama. So boleh potong lah sebab positif negatif kan. Ni boleh potong. So ini cos X. Cos X ni sama. Jadi dua benda lah. Kalau cikgu kata X tambah X, dia akan jadi 2X. So ini pun sama. Let's dia sebagai X. Maksudnya dua benda ni. Okay. So dapatlah simplifikan sin pi per 6. Okay, ini boleh rujuk table yang cikgu kata tu. Table segi 3 tegak tu memang akan kamu selalu guna. So hafallah sin pi per 6 adalah 1/2. So simplify kan, dapatlah cos X. So boleh faham Alright. So penggunaan rumus sudut majmuk. Hari ni berpanjang tau. Okay. So nak habiskan yang ni je. Okay, penggunaan rumus sudut rumus majmuk ni macam tadi juga. Kita tak mau terang lebih panjang. So bila 105 kamu kena gunakan, macam mana nak keluarkan cikgu? Kamu kena gunakan sudut yang segitiga tegak tu. Segitiga tegak hanya guna sudut 30, 45 dengan 60 kan. So kena try and error. Macam mana nak dapatkan 105? So jadi makanya 45 tambah 60. Dia adalah A, ini adalah B. Jadi bila sin cos sin. Ingat je A B. Siapakah A? 45. Siapakah B? 60. Siapakah A? 45. Siapakah B? 60. So gantikan. Guna macam mana dapat benda ni cikgu? Guna balik segitiga tegak tu. Okay, ingat segitiga tegak rujuk. Okay, rujuk je cikgu cek. Cek berapa. Okay, rujuk page 6 tau page. Okay, rujuk page 6. Alright. Boleh tengok. Kena hafal. Okay. Boleh tengok contoh 23. Okay. Ni darab je. Bagi siapa yang tak tahu ni. Okay. Bila kita darab satu-satu ni. Bahasa cikgu. Okay. So yang ni kau juga ni. Kamu dah belajar masa form 3 tau. Darab set ni. Kamu dah belajar masa form 3. Okay. Bila okay, contohnya yang ni takut tak faham. Okay. 1 per punca kuasa 2 adalah 1/2 kan.
Okay, 1 per punca kuasa 2 darab dengan negatif 3, negatif per punca kuasa 3 per 2. Okay, kat sini kita ada conjugate dia kat bawah ni. Ni dia panggil conjugate ni, set ni. So kita kena darabkan, bila conjugate kat bawah ni, so kita kena darabkan conjugate dia kat bawah ni. Sebab kita nak hilangkan conjugate bawah tau. So darab benda yang sama dengan ni. So atas darab, bawah darab. Okay. So bila darab atas, so maksudnya 1 darab punca kuasa 2 darab 1, dapat punca kuasa 2. 3 darab 2, 6. Jadi punca kuasa 2, 6. Okey, apabila 2 ni punca kuasa 2 darab dengan punca kuasa 2, dia akan dapat diri dalam ni. So 2 lah. Tak percaya, cuba tekan kalkulator. Kamu akan dapat 2. Makanya 2 darab dengan 2 ni dapatlah 4. Okey, takut ada tak faham. Kita tengok contoh 23. Diberi, okey, ini apabila diberi, sebelum hari tu cikgu ada ajar macam mana nak guna butterfly kan. So bila diberi macam ni, kamu memang nak guna konsep butterfly tau. Tapi ini menggunakan dia combine dengan sudut majmuk. Okey, bila dia kata diberi benda lah ni, so kamu guna buat. Ingat balik cikgu kata bila 90 darjah butterfly, ingat balik yang cikgu ajar tu. Ni yang cikgu ajar tu. Okey, butterfly tu. Okey, ini bila dia kata sehingga 90, maksudnya sudut kita pada sekuan yang pertama. Okey. So bacalah opposite. So 3 opposite over hypotenuse 3 per 5. So kamu tahu 4 sini kan, 3, 4, 5. Okey. So yang kedua kita tulis lukis pula untuk sudut B. Sebab ini sudut A je. Dia dalam ni dia tak tulis. Okey. So kita lukis kat sini. Okay, saya tak tahu dalam buku dia tersilap ke nota saya yang tertinggal. Okay, so kita tengok sehingga 90 hingga 270. Maksudnya dia berada pada, sebab bila sin negatif, tengok sin negatif, maksudnya berada pada sekuan yang ketiga. Sebab B dia berada di sini. Okay, dia boleh kedua dan ketiga. Sini A, sini. Okay. Butterfly kita kat bawah ni. So theta kita kat sini B. Okay. Alright, so dia kata opposite. Okay, opposite maksudnya sini. Opposite sini adalah 12. Sini adalah 13. So kamu akan kira sebabnya sini A. Opposite over hypotenuse. Sorry, silap. Sini hypotenuse kan. Sini. Okay, so kamu tekan guna corong Pythagoras. Kamu akan dapat sini adalah 5. Betul tak? Cikgu takut silap. Okay. Alright. So bila dapat sini, cikgu kata negatif ni tak ada masalah. Tak payah letak lagi. Sebab negatif ini refer kepada kat mana kita punya yang cikgu kata add sugar to coffee. Okay. Alright. So kita baca sin A. Sin A guna butterfly ni. Sin opposite 3 per 5. Dia bagi dia pun sini kan. So cos B. Sini ada sin B. Maka ni kita guna table ni. Cos maksudnya adjacent. Okay. Adjacent kita adalah 5. Okay. Adjacent over hypotenuse. Jadi 5 per 13. Kenapa negatif? Pada sekuan yang ketiga, cos kita add sugar to coffee. Cos kita negatif. That's why dia negatif. Boleh faham tu So tambah cos A. Cos A baca pada sini cos adjacent over hypotenuse. So adjacent 4 per 5. Okey, kemudian sin B. Sin B ambil terus lepas sini pun boleh. Nak baca daripada table ni pun boleh. Okey, so simplify kan, darab je lah. Okay, kamu akan dapat jawapan ni. Okey, faham yang butterfly ni. Butterfly ni sebenarnya lebih senang. Cikgu suka ni. Alright, so kita teruskan menampilkan rumus sudut berganda. Cikgu memang nak habis hari ni juga yang ni. Okay, meneruskan rumus sudut berganda. Okay, rumus berganda ni maksudnya A, 2A dan sebagainya. Okay, yang ni diberi ni macam mana nak buktikan macam mana 2A. Maksudnya 2A ni berganda ni maksudnya sudut yang sama. Tadi rumus kita yang ni kan, sudut majmuk. So digantikan B ni jadi A. Jadilah 2A. So sini pun sama, jadi dia yang ni pun tukar A, yang ni pun tukar A. So benda yang sama, that's why jadi 2. Okay. Okay. So ini pun sama. So just hafal formula yang formula berganda ni. Saya juga. Okay, mana formula berganda yang ni? Ni 1.
Dia sebenarnya daripada rumus rumus majmuk lah. Okey. Ni 2, ni cos ada banyak. Okey, 1 boleh guna. Okey, 2 3. Ni. So, kat sini cara dia buktilah kamu boleh baca. Selalu ni kita guna formula je. So, tangent sama. Ni yang dia highlight inilah formula untuk rumus berganda. Okey, berganda ni maksudnya 2A. Tak pun, dia akan jadi separuh berganda juga. Okey. Alright, so contoh 24. Cari nilai setiap angka berbeka menggunakan sudut ganda. Seterusnya tentu sahkan jawapan ni guna kalkulator. Okey. Alright, so yang ni kita dah tengok tadi lah. 2 sin A. Mana cikgu salin tadi? Okey. 2 sin A, 2 sin A cos B. Maksudnya 2 sin A cos B. Yang ni adalah sin 2A kan? So, ni formula kita guna ni. Ni A cos B pula cos A. Sorry. Ni formula cikgu salin balik formula kat sini. Okey. Ni rumus kita. So, kita tengok sini. Oh, dia ambil yang sebelah kanan ni. Makanya sebelah kanan ni sama dengan yang ni. Siapakah A? A ni adalah 15. Jadi makanya sin 2 darab 15. So, kita tahu 15 adalah sin 30. So, guna segitiga tegak tu. Sejak cikgu kata, guna table segitiga tegak tu. So, kamu akan dapat 1/2. Tapi yang ni tekan kalkulator pun boleh. Sebab P dia kata, tanpa guna kalkulator, maksudnya kamu kena hafal segitiga tegak tu lah. Boleh tekan kalkulator, sin 30 akan dapat 1/2. Alright. So, cepat. Okey, membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus. Semua bukti. Okey. Tadi kita buktikan guna identiti. Kemudian kita buktikan guna rumus majmuk. Kemudian kita buktikan sekarang adalah sudut berganda. Okey. So, yang ni half, separuh tau. So, kamu boleh guna juga yang ni. Yang tadi 2A, maksudnya yang ni separuh. Jadi, kita bahagi dengan 2 lah. Okey. Ni pun kena ingat. Okay. Sebenarnya sudut-sudut berganda ni, kalau dia A, kamu boleh tukar jadi A separuh. Boleh tukar je. Kalau cos, kena buat separuh, A/2, A/2. Okey, boleh tukar-tukar macam tadi lah cikgu kata kuasa 2 tu kan. Okey, so contoh 26. Buktikan tangent X/2 sama dengan 1 tolak cos X per sin X. Okey. Untuk yang ni, ni contoh 26 kan. Okey, untuk yang ni, satu kita ambil je, dah kata dah tak boleh ambil yang ni nak buktikan. So, kena ambil sebelah sini. Ambil sebelah kanan. 1 tolak cos X per sin X. Okey, cos X ni, okey, macam-macam boleh guna. So, sekarang ni dia guna formulanya yang ini. So, kamu kena letak semua formula kat situ. Banyak sangat formula kan. So, kena pandai-pandai pilih lah bila masa nak guna, bila masa nak ni. That's why cikgu kata, kalau tak boleh nak go on, biarkanlah. Alright, so cikgu faham sebab part ni yang susah. Okay, so cos X, kita nak cos X, makanya daripada cos 2X ni, ini 2X tau. Makanya kalau cikgu nak X, yang ni bahagilah dengan 2. Faham tak? Sebab ini asalnya adalah 2. Makanya kalau cikgu nak separuh, yang ni bahagi 2. So, dia akan bagi 2. 2 bahagi 2 akan dapat X. Makanya, jangan yang ni bahagi 2 pula tau. Dia hanya menyebabkan angle. Jadi, angle ni pun bahagi dengan 2. That's why boleh dapat yang ini. Okay. So, gantikan kat sini. Kemudian bahagi. Yang ni pun sama. Sin X ni. Okay. Ambil balik daripada mana tadi? Ni. Sin X ni. Ambil sini. Okey, ambil daripada sini. Kenapa boleh dapat ini? So, X/2 cos X/2. Okey, so simplifykan. Dapat sini, simplify. So, 2 sin kuasa 2 X/2. 2 sin kuasa 2 X/2. Okey, cos X kuasa 2. Okey, ini macam mana boleh dapat 1? Ini kuasa 2, maksudnya 2 kali. Jadi, boleh potong ni, boleh potong sini. So, that's why jadi sin X kuasa 2. Ini pun potong, ini pun potong. So, dapatlah yang ni. So, dapat yang ni. So, sin per cos adalah tangent. Sin per cos adalah tangent.
follow je dia punya angle X per 2, X per 2. So maka ni dapatlah sebelah kirinya. Okay, boleh faham Alright, so itu saja untuk hari ni. So cikgu nak kamu cuba buat 2 je latihan. Yang tadi cikgu kamu salin tau. So cuba buat latihan 6.5 ni. Okay, nombor 1, kemudian nombor 5. Okay, so siapa yang tak faham, cikgu tak marah pun, kamu tengoklah jawapan belakang, kamu salin, tengok pelan-pelan sambil baca. Macam kita salin karangan, macam ni pun kita salin lah. Tak apa. Untuk pembuktian dalam SPM, kamu tulis salah satu formula yang majmuk ke identiti pun kamu dah dapat markah. Okay, sangat-sangat senang sebabnya untuk dapat markah. Cuma untuk last jawapan je susah. Alright, so setakat itu saja. So for the next class bersemuka, nanti cikgu akan masuk 6.6 which is aplikasi fungsi trigonometri. So itu saja. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.